Baik, kita mulakan Suratul Syu'ara ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzaba telah mendustakan ia. Ashabu penduduk Aikah, nama negeri Aikah. Al-Mursalin akan utusan-utusan. Ayat yang ke-137 is, ingatlah di waktu. Qala telah berkata ia. Lahum kepada mereka. Syu'aibun oleh Syu'aib. Ala adakah tidak? Tatakun kamu takut. Ini sesungguhnya aku. Lakum bagi kamu. Rasulun seorang rasul. Amin yang kepercayaan. Fattaqullaha, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Wama, dan tidak. As'alukum, aku minta kepada kamu. Aku minta kepada kamu alaihi, atasnya, min ajrin, daripada upah. In tiada, ajriya upahku, illa melainkan, ala atas, Rabbi Tuhan, al-alamin sekalian alam. Semak semula. Ayat 176. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Telah mendustakan ia oleh penduduk-penduduk Aikah akan utusan-utusan. Utusan-utusan tu maknanya Rasul. Aikah ni ialah nama tempat, nama negeri. Yang mana negeri ni banyak tumbuh-tumbuhan. Kan padang pasir ni susah nak jumpa dia tumbuh-tumbuhan. Ya, tapi Aikah ni dikatakan sebagai negeri subur lah. Itu dikatakan banyak tumbuh-tumbuhan. Disebutlah Aikah. Tapi dia mendustakan Rasul. Siapa Rasul yang datang pada masa itu? Ialah Nabi Syu'aib. Idza qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ingatlah di waktu telah berkata ia kepada mereka oleh Syu'aib. Adakah tidak kamu takut? Takut akan azab Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu
Rasul yang kepercayaan. Engkau percayalah kepadaku. Aku adalah utusan Allah. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Bertakwalah kepada Allah dan percayalah, taatilah apa aku katakan. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidak aku minta kepada kamu atasnya daripada upah. Aku tidak minta upah apapun daripada kamu. Aku hanya nak menyampaikan risalah Allah, supaya kamu menyembah Allah, bukan menyembah berhala. In ajriya, tiada upahku illa ala rabbil alamin, melainkan atas Tuhan sekalian alam. Macam itulah tugas para rasul. Dia tidak boleh mengambil upah daripada orang-orang yang kafir, hasil daripada dakwahnya. Kalau dia mengambil upah, artinya dia akan mengikut kata-kata orang kafir itu. Jadi akhirnya Rasul jadi pak turut kepada orang-orang yang kafir. Sebab itu, sesiapa saja, pendakwah siapa saja, berdakwah kepada orang kafir, tidak boleh minta upah daripada mereka. Kalau minta upah artinya kamu telah sanggup dicucuk hidung untuk ikut arahan mereka. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-181. Aufu, sempurnakanlah olehmu. Al-kaila, akan sukatan. Wala, dan jangan. Takunu, kamu jadi. Min, daripada. Al-muhsirin, orang-orang yang merugikan. Wazinu, dan timbanglah olehmu. Bil kistosi, dengan timbangan. Mustaqim, yang lurus. Wala tabakhasu, dan jangan kamu kurangi. An-nasa, akan manusia. Asya'ahum, akan barang-barang mereka. Bracket, hak-hak mereka. Wala ta'saw, dan jangan kamu bermaharaja lela. Dan jangan kamu bermaharaja lela. Fil ardi, di bumi. Mufsidin, selaku orang-orang yang buat kerosakan. Baik, saya masuk mula ya. Wa'uful kaila wala takunu minal muhsirin. Sempurnakanlah olehmu akan sukatan, dan jangan kamu jadi daripada orang-orang yang merugikan. Wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbanglah olehmu dengan timbangan yang adil. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan jangan kamu
kurangi akan manusia akan barang-barang mereka atau hak-hak mereka. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu bermarajalela di bumi selaku orang-orang yang buat kerosakan. Ya, perangai kaum yang didakwah oleh Nabi Syuaib ini adalah kaum yang suka menipu dalam sukatan dan timbangan. Ya, kalau disukat, ya, untuk orang, dia kurangi. Kalau dia minta sukat, dia minta lebih. Ya. Nah, ini salah satu penipuan dalam sukatan. Yang kedua, ya, mereka bila menimbang, timbangan itu tidak adil. Ya, kalau kita ingat timbang-timbang lama yang pakai, ya, yang ada macam timbang, ya, lambang Barisan Nasional tu, ya. Kalau kita ingatkan timbang tu, ya, masa tu kadang belum lagi lurus jarum, ya, dah diangkat, ya. Baru letak belum lurus dah diangkat, ya. Jadi banyaklah orang-orang kena tipu, ya, dalam timbangan, ya. Oleh kerana perniagaan banyak dikuasai oleh bangsa asing, mereka senang-senanglah bermaharajalela, ya, menipu orang-orang dalam timbangan. Kadang sukatan tu macam-macam, berbagai lagi lah, ya, cara mereka boleh mengurangkan. Jadi timbangan tu memanglah banyak ditipu, ya. Mereka menipu dalam timbangan, ya, tapi, ya, dengan, ya, kepantasan kerajaan menyekat hal-hal yang demikian, ya, maka tidak digunakan lagi timbang-timbang itu. Maka, ya, digunakan timbang-timbang yang lebih baik, yang lebih, ya, tidak nampak penipuannya. Tapi pandai tipu juga, ya. Hebat-hebat orang buat timbang pun boleh tipu lagi, ya. Ingat tak kadang ditunjukkan timbang yang untuk timbang kita lain, timbang untuk cek lain, ya. Kalau ada pemeriksaan dia gunakan timbang yang lain pula, ya, timbang yang betul, ya. Untuk timbang kita dia boleh tipu, ya. Jadi kalau nak betul tak betul, kita beli, kita timbang balik sendiri. Ada timbang sendiri, timbang balik. Itu nak tengok betul tak betul timbang dia, ya. Jadi rupanya salah satu asbab, ya, sebab, ya, kebinasaan ataupun bala daripada Allah Ta'ala adalah berpunca daripada penipuan dalam sukatan dan timbangan. Sebab ini berlaku zaman Nabi Syuaib, ya. Jadi, ya, turunnya bala salah satu daripada wabak menipu dalam sukatan dan timbangan, berleluasa sana dan sini. Ya, maka, ya, Allah yang akan turunkan bala. Sebab itulah Nabi Syuaib ini diutus untuk kaum ini, ya. Lagi, sambung lagi ayat 184, ya. Wattaqu, dan bertakwalah olehmu. Dan bertakwalah olehmu. Allazi, kepada Tuhan yang khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Wajibillah, dan umat-umat, bracket bangsa-bangsa, al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Qalu, telah berkata mereka, innama, sesungguhnya tidak lain, anta, engkau, minal musahharin, daripada orang-orang yang terkena sihir.
Semak semula. Kata Nabi Syuaib, Wattaqullazi khalaqakum. Dan bertakwalah olehmu kepada Tuhan yang telah menciptakan ia akan kamu. Wajibillatal awwalin. Dan umat-umat yang terdahulu. Atau bangsa-bangsa yang terdahulu. Ya, sembahlah Tuhan. Ya, bertakwalah, takutlah kepadanya. Dialah yang menciptakan kamu dan umat yang terdahulu. Apa kata mereka? Qalu, telah berkata mereka, Innama anta minal musahharin. Sesungguhnya tidak lain engkau, wahai Syuaib, minal musahharin, daripada orang-orang yang terkena sihir. Jadi digolongkan Nabi Syuaib ini katanya orang yang sudah kena sihir atau kena rasuk. Jadi perkataan sihir ni bukan sekarang. Daripada dulu lagi perkataan sihir ini sudah disebut-sebut. Jadi memang adanya sihir. Sebab itu bila Nabi Syuaib asyik meletih berdakwah kepada mereka, dianggap sebagai Nabi Syuaib ni dah kena sihir. Macam itulah bahasa mereka. Baik, sama lagi. Wama anta, wama ni ada ilah dengan makna tidak. Dan tidak anta engkau. Dan tidak engkau illa melainkan basyarun, seorang manusia. Misluna, seumpama kami. Wa in, dan bahawasanya nazunnuka, kami sangka akan engkau, lamina, sungguh daripada al-kazibin, orang-orang yang mendusta, orang-orang yang berdusta. Semak semula. Wa ma anta ila basyarum misluna. Dan tiada engkau melainkan seorang manusia seumpama kami. Wa inna zunnuka laminal kazibin. Dan bahawasanya kami sangka engkau sungguh daripada orang-orang yang berdusta. Memanglah Rasul ni sifatnya seperti manusia. Nabi pun suruh mengikrarkan dirinya dalam Al-Quran disebut Ana basyarum mislukum. Surah Kahfi akhir tu. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya tidak lain, aku adalah seorang manusia seumpama kamu. Jadi Rasul ni memanglah sifatnya seperti manusia-manusia yang lain. Makan, minum, letih, penat, semua ada pada diri sebagai seorang manusia. Bezanya, dia Rasul tu yuha ilayya. Bezanya hanya Rasul dapat wahyu. Manusia biasa tak dapat wahyu. Rasul dapat wahyu. Sebab itu terkadang kalau orang mendewa-dewakan Nabi, seolah-olah seperti lebih daripada malaikat, macam-macam disanjung-sanjung bukan-bukan, hati-hatilah. Terkadang mereka menyanjung itu tidak ada nas dan dalil. Itu sebab itu kena berhati-hati. Sebab Allah sendiri suruh Nabi mengikrarkan dirinya. Cakap ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya tidak lain aku adalah seorang manusia seumpama kamu. Jadi perwatakan manusia, sifat manusia, kemanusiaannya sama. Hanya beza yuha ilayya. Bezanya wahyu. Itu saja.
Allah beri wahyu kepadanya. Sebab itu, jangan kata kalau Rasul tak makan, tak minum, tak lapar, tak haus, ya, Rasul, ya, apa lagi, ya, tak tidur, ya, semua ada sifat-sifat Rasul. Dia juga tidur, dia juga makan, dia juga minum, dia juga letih, dia juga luka. Dalam peperangan Uhud, Nabi luka parah juga, ya. Jadi nak menunjukkan bahawa sifat manusia ada pada Rasul. Hanya beza wahyu. Samalah di sini dituduh memanglah Nabi Syuaib itu memanglah manusia biasa. Hanya bezanya, ya, Nabi Syuaib itu mendapat wahyu, tidak seperti mereka. Hanya mereka tuduh apa? Sangkaan mereka dengan tuduhan apa? Syuaib ini hanya reka-reka ya. Jadi mereka-reka dusta, perkataan dusta ya. Jangan dengar. Ya. Kalau bahasa negeri itu dia bongak itu, ya. Bongak. Nampak bongak ya. Bohong. Lagi satu lagi, 186 Pak Askit. Ya, sambung lagi. Pak Askit, maka gugurkanlah oleh engkau. Alaina atas kami kisapan kepingan minas sama daripada langit. In kunta jika adalah engkau minas sadiqin daripada orang-orang yang benar. Qala telah berkata ia, Rabbi Tuhanku, a'lamu lebih mengetahui, bima dengan apa yang tak malun kamu kerjakan. Fakat zabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Maka telah mendustakan mereka akannya. Fa'akhaza, maka telah menimpa ia akan mereka. Maka telah menimpa ia akan mereka azabu oleh azab yaumi zullah, pada hari teduhan, pada hari teduhan awan. Innahu, sesungguhnya ia, kana adalah ia, azaba azab, yaumin hari, azim yang amat besar. Baik, semak balik ayat 187. Faskid alaina kisafan minas sama, maka gugurkanlah oleh engkau atas kami kepingan daripada langit. In kunta minas sadiqin, jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Kau Nabi Syuaib ini dah melampau-lampau sampai dia mencabar, hai Syuaib, kalau kau benar Rasul, cuba gugurkan kepingan daripada langit. Ya? Gugurkan kepingan daripada langit ke atas kami, jika engkau benar. Kalau gugur kepingan langit tu tak ke Jahannam, mereka juga Jahannam. Ya?
Tapi itulah yang diminta oleh mereka. Kalau benar Shu'aib tu seorang Rasul, sila gugurkan kepingan daripada langit. Itu dia minta. Apa kata Nabi Shu'aib? Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun. Telah berkata ia, Tuhanku lebih mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Nanti Allah akan balas. Akan balas kamu. Apa yang kamu sudah kerjakan. Fakazzabuhu. Maka telah mendustakan mereka akannya. Tetap mereka mendustakan terus-menerus. Dan memberikan ancaman-ancaman kepada Nabi Shu'aib. Tapi akhirnya apa? Allah di pihak mana? Allah di pihak yang benar. Iaitu Nabi Shu'aib dan orang-orang yang mau mengikutinya. Kepada mereka yang terus mendustakan dan mengingkari kerasulan Shu'aib ini, Nabi Shu'aib ini, wa akhazahum azabu yaumiz zullah. Maka telah menimpa ia akan mereka oleh azab hari naungan. Hari naungan ceritanya, hari itu mereka rasa nak hujan. Jadi awan tu datang mendung macam kita lah. Kalau lama tak hujan, bila datang mendung, suka kan kita. So nak hujan, seronoknya dah lama 6 bulan tak hujan ni. Tengok dengan angin, dengan awan, wah seronok. Ini tempat kita ni, kita biasalah diturunkan hujan. Kalau tempat-tempat yang dikatakan negeri padang pasir, kalau datang awan nak hujan, mereka lagi gembira daripada kita. Sebab mereka jarang dituruni hujan. Bila datang awan tu memang dia seronok. Wah, dia akan gembira melihat datangnya awan tadi. Itulah nama Yaumuz Zillah, hari naungan. Rupanya naungan ini adalah naungan azab. Kemudian turunlah hujan itu. Hujan yang dikatakan hujan api. Hujan api, bukan hujan air. Hujan api. Lalu membakar mereka. Tengok dibakar hidup-hidup. Itulah hujan yang nak ditunggu oleh mereka. Rupanya terus hujan dengan hujan api. Terbakar mereka. Itu ninnahu kana azaba yaumin azim. Sesungguhnya ia adalah azab hari yang amat besar. Maknanya hari itu adalah satu azab yang amat besar buat mereka. Tak boleh nak lari. Hujan batu. Ibarat kita tengok titisan air, tapi titisan tu titisan api. Bayangkan. Titisan tu api yang turun. Nak lari mana? Kalau dah sekeliling dah terbakar, semua dah terbakar, nak menyerok kat mana? Kepanasan. Mati. Inilah akibat kaum Nabi Shu'aib. Kerana apa? Mendustakan Rasulnya. Dan tak dengar nasihat Rasulnya. Mereka terus-menerus dengan menipu orang-orang dengan sukatan dan timbangan. Yang paling teruk lagi bila mendustakan kerasulan Nabi Shu'aib. Baik, sambung lagi. Inna fi zalika. Inna bahawasanya fi zalika pada itu la ayah, sungguh satu tanda. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, aksaruhum, kebanyakan mereka, mukminin, orang-orang yang beriman. Wa inna, dan bahawasanya Rabbaka, Tuhan engkau, lahuwa, sungguh dia, Al-Aziz, yang maha gagah, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Semak semula. Inna fi zalika la ayah, bahawasanya pada itu sungguh satu tanda. Maknanya cerita yang
yang tersebut itu adalah satu tanda, satu bukti dan satu pengajaran. Wa ma kana aksaruhum mu'minin, dan tiada adalah kebanyakan mereka orang-orang beriman. Ya, kebanyakan mereka tak beriman, tak percaya, ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan bahawasanya Tuhan engkau sungguh dia yang maha gagah lagi maha penyayang. Gagah, ya, tidak ada siapa boleh kalahkan Allah. Penyayang kepada hamba-hamba Allah yang mentaatinya, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Itulah dikatakan sebagai aulia Allah, sebagai wali-wali Allah, yang mana mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Baik, ya, sekarang ni kita tengok pada perkataan ayat yang ke-187. 187 ada perkataan pa'askit. Kita tengok 3 hurufnya apa kalau pa'askit ni, ya. Boleh buka mic, mana yang nak bercakap boleh buka mic. Sin, kof, to. Cari, ya. Sin, kof, to. Sin, kof, to. Jumpa? Sin. Cari sin kecil yang tak ada titik. Ya. Dah jumpa sin kecil tu, cari kof, sin, kof. Dapat jumpa sin, kof, kemudian to. Ya. Jumpa tak? Sin, ya, kof, to. Siapa jumpa dulu bagi tahu, ya. Pa, kof, kaf, lam. Pa, kof, kaf, lam, cari. Ya. Abjad dia. Pa, kof, kaf, lam. Dia jumpa sin, kof, tinggal cari sin, kof, ta. Muka surat 143 sebelah kanan, 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Daripada bawah. 143 kanan, ya. Di bawah. Jumpa tak? Sakoto, yaskutu, sukuton. Jadi sekarang ni sakoto mana gugur, jatuh, tu sakoto, ya. Jadi sekarang ni kalau sakoto, isim fa'ilnya macam mana yang selalu kita buat? Sakoto, panjangkan sa. Dah lupa dah tu. Satu panjangkan, yang kedua baris bawah. Sakitun. Sakitun. Ya. Kalau isim maf'ulnya, letak mim dengan waw. Isim maf'ul. Maskutun. Ya. Ulang balik. Kalau isim fa'il sakoto, sakitun. Isim maf'ulnya maskutun. Okey. Fi'il mudhari kita buat fi'il amar dan fi'il nahi. Kalau nampak mudhari, buat fi'il amar dan nahi. Kalau yaskutu, amarnya apa? Mati. Uskut. Uskut. Nahinya la taskut. La taskut. Ulang balik. Kalau fi'il amar yaskutu, uskut. Ya. Nahinya la taskut. La taskut. Ya. Itu dia punya, ya, madinya, ya. Ada perkataan yang biasa juga kita jumpa, ya.
Okey, itu satu. Kita cari ada perkataan tadi yang uh, kita jumpa satu perkataan tadi ya. Iaitu perkataan ayat yang ke-183. Tabakhosu. 183 ayat 183 wala tabakhosu. Apa perkataan dia tabakhosu? Bakhosin. Bakhosin. Cari perkataan ba. Cari ba awal kamus lah. Alif ba. Alif ba. Lah jumpa alif ba, jumpa ba, cari bakhosin. Kho ya, bakho. Cuba tengok muka surat 28. Atas. Baris yang kedua kanan ya. 2 4 6. Bahosa. Dari atas yang ke-6. 2 4 6 ya. Bahosa ya bahosu bahsan. Maknanya mengurangkan, merugikan. Mengurangkan, merugikan. Itu bahsan ya. Bahosa. Kalau isim fa'ilnya apa? Bahisun apa? Panjangkan batu. Yang kedua bunyikan bawah. Bahisun. Kalau isim maf'ulnya? Mabhusun. Mabhusun ya. Bahisun, mabhusun. Okey. Kalau fi'il amar yabkhosu, fi'il amar yabkhosu, ibkhos. Ibkhos. Nahinya la tabkhos. La tabkhos. Okey, cuba tengok ke bawahnya. Bawahnya sampai jumpa perkataan bakhila. Ini pun biasa jumpa dalam Quran, bakhila. Bakhil. Bawah. Bakhila yabkhulu bakholan. Yang makna bakhil. Jumpa tak? Okey. Bakhila yabkhulu. Ya bakhila telah bakhil ia. Yabkhulu ia bakhil. Telah bakhil ia bakhil. Ya, kalau isim fa'il apa? Isim fa'il. Bakhilun. Kalau isim maf'ulnya? Mabhulun. Mabhulun. Baik, itu untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', kita jadikan dia fi'il amar dan nahi. Yabkhulu. Tak mau sebab dia baris depan. Dia baris depan. Tak. Baris depan dia kan hul. Bila hul, awalnya juga baris depan. Ubahul. Kalau ditukar jadi hol tak kena. Tak bolehlah hol. Dia dah lari. Lari tajuk dah kalau hol. Kalau hil pun dah lari tajuk. Ya. Jadi hul. Jadi bila hul, ubahul. Ubahul. Nahinya apa? La tabakhul. La tabakhul. Dan satu lagi dalam muka surat ni, muka surat 28 ni, ya, sebelah kiri, baris yang ke berapa ni? 2 daripada bawah. 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Bada'a, ya beda'u, bada'an. Bada'an. Ini yang selalu perkataan orang-orang sebut perkataan bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah ni mana mengada-adakan sesuatu yang tak ada. Yang baru. Jadi bada'a mudhari'nya yabda'u. Apa fi'il isim fa'il bada'a? Badi'un. Isim maf'ulnya?
Mabdu'un. Okey, mabdu'un. Kalau mudhari'nya ya beda'u, apa fi'il amar ya beda'u? Macam-macam bunyi. Sekarang ni akhirnya apa? Ah, ah, tak. Tak, yang ya beda'u tu. Dak kan? Kalau dak awalnya bawah lah. Apa bunyinya? Ibadah. Tak, bukan depan, atas. Yang atasnya. Bada'a ya beda'u. Yang atas, yang atas dia. Yang atasnya bada'a ya beda'u, bukan bawah. Yang atas. Kalau ya beda'u, amarnya apa? Ibda. Ibda. Nahinya la tabda. Ya. Cuba tengok baris yang ketiga daripada bawah. Ya, bid'atun. Itu yang dikatakan maknanya apa? Bid'ah perkara baru yang menyalahi syarak. Ya. Itu dikatakan bid'ah. Ya. Menyalahi syarak, mana yang tidak dibuat Nabi, kita buat, dikatakan sebagai bid'ah. Jadi kadang orang ni mentafsirkan bid'ah ni, dia tak faham. Ya. Bila kita tafsirkan bid'ah ni senang. Bid'ah yang dikatakan bid'ah dalam agama ni ialah bid'ah yang dalam syarak. Contohnya ialah perbuatan-perbuatan ibadat. Ibadat ni mesti nak contoh daripada Nabi. Ibadat. Tapi kalau dikatakan dunia, keduniaan, itu tak mengapa. Itu bid'ah hasanah namanya. Apa yang dikatakan keduniaan? Contohnya mikrofon, pembesar suara. Zaman Nabi tak ada. Tapi sekarang orang nak azan gunakan pembesar suara. Jadi itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah itu namanya bid'ah hasanah. Sebab keduniaan. Ya. Kalau ibadatnya apa? Azannya itu jangan diubah. Kalau azannya diubah, itu baru bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah dolalah. Dolalah itu mana bid'ah sesat. Ya. Jadi orang tak dapat bezakan antara bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah ni untuk ibadat. Ya. Macam tahlil memang tak ada zaman Nabi contohnya. Ya, itu dikatakan sebagai bid'ah. Sebab tak ada dalam zaman Nabi. Tapi ya, kita janganlah terus membid'ahkan. Bolehlah kita katakan sebagai itu dikatakan sebagai adat. Bukan ibadat. Kita katakan adat. Sebab benda tu bukan zaman Nabi. Jadi ya dikatakan sebagai adat. Kalau kita sebut adat tak apa. Jangan sebut itu ibadat. Sebab itu bukan zaman Nabi. Ya. Yang dikatakan bid'ah hasanah, ingat ya, bid'ah hasanah untuk hal dunia. Nanti orang tak faham, kita dimainkan, dipermainkan. Bid'ah hasanah untuk hal keduniaan. Tapi kalau bid'ah dolalah sesat hal berkaitan ibadat. Contohnya kalau solat zuhur 4 rakaat, kita nak pahala banyak, buatlah 6 rakaat. Lagi banyak pahala kan? Kalau 4 dah banyak pahala, 6 lagi banyak. Itu namanya dolalah. Ya, itu bid'ah dolalah. Ya, bid'ah yang sesat. Ya. Sebab itu kita tahulah bid'ah tu ada dua. Satu bid'ah dolalah, sesat. Satu bid'ah hasanah, baik. Contohnya saya kata sekarang orang belajar gunakan kerusi meja. Ya, zaman Nabi tak ada kerusi meja. Sejarahnya. Jadi itu namanya bid'ah hasanah. Sebab ya keduniaan. Ya, keduniaan. Mana yang berkaitan dengan keduniaan tu, itu dikatakan bid'ah yang tak ada zaman Nabi tapi kita adakan, itu namanya bid'ah
hasanah. Ya. Tapi hal keduniaan ya. Hal keduniaan saja. Ya. Kalau hal ibadat jangan katakan hasanah. Hasanah ni sama semua orang boleh buat lah. Semua orang boleh buat ibadat masing-masing. Asal baik. Ya. Baik ya. Satu lagi perkataan ya muhsirin. Muhsirin ayat 181. Satu lagi, muhsirin. Ho sin ro. Cari ho. Jim ha ho. Jumpa tak jim? Lepas jim cari ha. Lepas jumpa ha cari ha sin. Ho ke jim? Ha ke ho? Ho. Ho ya. Lepas jim ha ho cari ho. Lepas ho baru cari sin. Ya. Dah jumpa tu. 86. Ikut 86 kanan kiri. Sebelah kanan. Kanan ke kiri? Kanan. Macam mana tu? 86 kiri. 86 nak tak? 86 kiri. Kan ada pembagi kan ada pembagi tengah tu. Jadi kiri. Kiri. Jadi sebelah kiri ya, tengok perkataan khosara, baris yang ke berapa ni? Saya kira dulu. 2 4 6 8 9. Baris yang ke-9. Khosira yahsaru husron, mana rugi? Mana rugi? Jumpa tak yang lain? 9 ya. Baris yang ke-9 daripada kiri. Baik, kita jumpa perkataan yahsaru. Khosira yahsaru. Okey, macam mana isim fa'il khosira? Khosirun. Khosirun. Jadi si tu jangan diubahlah sebab dia memang di bawah. Khosirun. Kalau isim maf'ulnya mahsurun. Mahsurun. Baik, kalau fi'il amar yahsaru. Fi'il amar. Mana boleh sir pula? Mana datang sir? Kan nak bunyi atas sar tu. Ihsar. Baris tengah tu jangan ubah ya. Kalau ubah dah salah dah. Ihsar. Nahinya la tahsar. Sekali lagi ulang. Khosira isim fa'ilnya. Khosirun isim maf'ulnya. Mahsurun. Mudhari' ni amar dia macam mana? Mudhari' ni yahsaru, ihsar, nahi, la tahsyar. Okey, satu lagi last. Baris sebelah kiri, baris yang kira 2 4 5, baris yang kelima. Kiri. Daripada bawah. Jumpa tak? Muka surat sama. Baris yang kelima daripada bawah. Khosya'a yahsya'u khusyu'an. Ini pun biasa jumpa. Perkataan khusyuk. Maknanya tunduk rendah diri. Ya. Khusyuk rendah diri. Ini maknanya daripada perkataan khosya'a. Ya, masdarnya khusyu'an, khusyuk. Ya. Okey, macam mana isim fa'il khosya'a? Khosyi'un. Isim maf'ulnya mah. Ada waw. Mahsyu'un. 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 Okey, fi'il amar. Yahsya'u.
Ha. Kak Jun tak buka mic tu. Mana nak dengar? Pandang muncung tapi tak dengar. Okey. Baik, fi'il amarnya apa yahsya'u? Ihsya', ihsya'. Nahinya la tahsya. Ya. Okey. Pandai. Alhamdulillah. Dah pandai dah. Ya. Alhamdulillah.